亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Salam sejahtera semuanya Bapak Ibu. 好，我们学习之前，我们一起来祷告一下。 Sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父，感谢你， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们现在要学习你的话语， Pada malam ini kami mau belajar firman Tuhan. 求主你来帮助我们， Engkau yang menolong kami. 求主你赐给我们生命的智慧。 Engkau memberikan hikmat kepada kami. 主啊，以下的荣耀完全交托给上帝。 Segala kemuliaan kami serahkan tangan-Mu. 这样的祷告奉靠耶稣基督而求， Dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门。亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Salam sejahtera semua Bapak Ibu. 我们继续来学习圣经概览。 Kita terus belajar Intisar Alkitab. 圣经概览第5章长子的名分。 Dan bab kelima itulah hak kesulungan. 我们来学习从小的主题第5约瑟的一生来开始。 Dan kita akan belajar kehidupan dari Yusuf. 但是我们学习之前我们一定要知道雅各的12个儿子们。 Sebelum kita belajar kisah Yusuf, kita harus belajar tentang 12 anak Yakub. 必须来记住这12个人的名字。 Dan ingat dihafal 12 anak Yakub ini. 为什么？ Mengapa? 这12个人以后来成立12个支派。 Karena melalui 12 anak Yakub ini akan menjadi 12 suku Israel. 所以我们知道雅各12个人的话，12个孩子的话， Jika kita mengerti akan 12 anak Yakub ini, 是的，我们可以知道了12个支派的名字。 kita akan mengerti 12 suku. 我们一起来学习第5约瑟的一生。 Dan kita belajar subtema yang kelima adalah seumur hidup Yusuf. 现在我们来学习圣经概览。 Kita belajar Intisar Alkitab. 学习圣经概览的时候， Ketika kita belajar Intisar Alkitab ini, 我们一定要记住我们去年来学习的抓住圣经的主题。 dan kita harus mengingat materi yang sebelumnya, yaitu memegang Alkitab. 现在我们学习亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。 Kita belajar Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. 这个人都是主掌时代的人物。 Mereka adalah bapak kaum leluhur. 所以我们学习圣经概览的时候， Ketika kita belajar Intisar Alkitab, 跟圣经抓住圣经的主题的10个时代来比一比来学习。 maka kita bandingkan materi yang sebelumnya, yaitu materi memegang Alkitab. 现在我们一起来学习约瑟。 Kita belajar kisah Yusuf. 雅各总共12个儿子。 Dan Yakub, dia mempunyai 12 anak. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 这12个人的孩子当中，雅各特别爱约瑟。 dari 12 anak ini, Yakub lebih mencintai Yusuf. 到底雅各为什么最爱约瑟呢？ Mengapa Yakub lebih mencintai Yusuf? 你们知道吗？雅各为什么特别爱约瑟？ Dan kalian tahu mengapa Yakub begitu mencintai Yusuf? 我们都知道了，雅各总共4个太太。 Dan Yakub kita tahu dia punya 4 istri. 一个是利亚，第2个是拉结，还有西法，还有比拉。 Dan istrinya itu ada 4, yaitu Leah, Rahab, Rahel, Jilpa, dan Bilha. 比哈，是的，这总共4个太太。 Dan dia mempunyai 4 istri. 这4个太太当中，雅各最爱的太太是谁呀？ Dan di antara 4 ini, Yakub lebih mencintai siapa? 谁？ Siapa? 是的，拉结。 Rahel. 我们一起来看一下《创世纪29章18节的经文。 Kita lihat Kejadian pasal 29 ayat 18. 在这里，《创世纪29章18节说， Di sini dikatakan, 雅各爱拉结，就说：“我愿为你小女儿拉结服侍你7年。” Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. 为了跟他结婚，雅各为拉班服侍7年了。
Dan untuk menikahi si Rahel, Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun. 这7年是好像是一天一样的， Dan selama 7 tahun itu sama seperti 1 hari saja. 意思是什么意思啊？ Artinya apa? 他非常爱拉结了。 Dia begitu mencintai Rahel. 还有我问大家 Dan saya mau bertanya, 啊，雅各总共12个孩子 dan Yakub ada 12 anak. 啊，正确说总共12个儿子们 Dan dia punya 12 anak. 啊，laki-laki 啊，也有女孩子 Ada juga anak perempuan. 但是拉结生孩子是总共几个人？ Tetapi Rahel, dia melahirkan anak ada berapa? 12个人当中几个人？ Dari 12 anak laki-laki ada berapa anak? 啊，是的，2个人， Yaitu 2. 是谁呀？ Siapa? 一个是约瑟和便雅悯 Yaitu Yusuf dan Benyamin. 啊。不赖拉结呢不可生孩子的， Seharusnya Rahel tidak bisa mengandung. 但是创世纪34章22节当中，上帝说 Tapi dalam Kejadian 30 ayat ，ayat 22啊，神顾念拉结， dan Tuhan mengingat kepada Rahel 应允了他，使他能生育。 dan lalu Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. 啊，不赖拉结呢，不赖不可生孩子的女人， Dan Rahel seharusnya dia tidak bisa mengandung. 但是上帝给她赐给她力量， Tapi Tuhan memberikan kekuatan, 她可以生孩子。 dia bisa mengandung. 她得到了这样的力量之后，生的孩子就是约瑟。 Dan dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, maka dia akan melahirkan seorang anak yaitu Yusuf. 现在雅各非常爱拉结， Dan Yakub begitu mencintai kepada Rahel, 这透过爱的女人得到了孩子。 dan melalui perempuan yang dicintai oleh Yakub, maka melahirkan seorang anak yaitu Yusuf. 所以雅各非常爱约瑟。 Maka Yakub begitu mencintai kepada Yusuf. 看一下《创世纪37章第3节， Kita lihat Kejadian 37 ayat 3. 以色列原来爱约瑟，过于爱他的种子，因为约瑟是他年老生的，他给约瑟做了一件彩衣。 Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. 其他的11个儿子们呢，他们穿着一般的衣服了。 Dan dari 11 anak laki-laki yang itu, pakaian itu biasa-biasa saja. 但是雅各为了约瑟特别准备了彩衣。 Tapi Yakub mempersiapkan satu jubah yang indah bagi Yusuf. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 这彩衣的意思是到底什么呢？ jubah yang indah, maha indah itu artinya apa? 这意思当中也有长子的意思了。 Dan punya arti yaitu sebagai anak sulung. 这个呢，哥哥们也知道了。 Dan abang-abangnya pun sudah tahu. 这样的情况当中，哥哥们高兴吗？ Dalam kondisi seperti ini, apakah abang-abangnya begitu senang? 当然他们不会高兴了， Pastinya mereka tidak senang. 所以他们当然会嫉妒约瑟。 Dan mereka juga iri hati kepada Yusuf. 然后呢，我们听到约瑟的故事的时候， Dan ketika kita mendengar kisah Yusuf, 我们都知道了啊，约瑟的梦， dan bahwasannya Yusuf bermimpi. dia berapa kali bermimpi啊？有这个几次他来做这个做梦啊？ Dia berapa kali bermimpi? 我们在圣经当中，我们知道了他有2次做梦了。 Dan dia di Alkitab mencatat bahwasannya ada 2 kali bermimpi. 这2次的做梦的内容是不一样。 Dari 2 kali bermimpi ini berbeda. 但是这个做梦当中的意思是一样的。 Tapi arti dari mimpi kedua ini adalah sama. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu,
我问大家， Saya mau bertanya, 约瑟做梦的是到底什么呢？ apa mimpi yang dilakukan oleh Yusuf ini 第一个是和家有关系的， yang berhubungan dengan berkas-berkas gandum. 还有第二个呢，太阳、月亮、星星有关的梦 Dan berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. 啊。但是这个内容是不一样啊， Tapi isi ini berbeda. 但是意思是一样的 Tapi artinya sama. 啊。这个哥哥们的捆全部都拜约瑟的捆。 Dan berkas-berkas gandum itu artinya mereka abang-abang itu menyembah kepada Yusuf. 还有太阳，天上的太阳、月亮、星星，全部都拜约瑟。 Dan matahari, bulan, bintang, mereka juga menyembah kepada Yusuf. 这梦以后呢，成就了。 Dan mimpi ini telah digenapi. 我们看一下《创世纪42章第6节， Kita lihat Kejadian pasal 42 ayat 6. 当时治理埃及地的是约瑟，量给那地中民的就是他。约瑟的哥哥们来了，沿伏于地，向他下拜。 Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 约瑟做梦的时候， Dan ketika Yusuf bermimpi, 无论谁都不知道这个意思是到底什么意思。 dan siapapun tidak mengerti maksud dari mimpi ini. 然后呢，并且这个做梦的内容怎样成就，无论谁都不知道了。 Dan bagaimanapun isi yang akan digenapi dari mimpi ini, semuanya tidak akan tahu. 约瑟哥哥们还有约瑟的父母，他们都不知道了。 Dan Yusuf dan abang-abangnya dan serta keluarga dari Yusuf pun tidak tahu 但是 inti dari ini. 圣经创世纪37章怎么说呢？ Tapi dalam Kejadian ke-37 apa yang dikatakan? 约瑟的父亲雅各把这话存在心里。 Dan bahwasannya Yakub tahu hal ini dan menyimpan isinya dalam hatinya. 但是无论谁都不知道这个意思是什么意思， Tapi siapapun tidak mengerti maksud ini. 并且这个梦怎样成就？ Dan bagaimana mimpi ini akan digenapi. 因为这个梦是从上帝而来的。 Karena mimpi ini datang dari Tuhan. 我们一起来看圣经啊， Ketika kita melihat Alkitab, 我们需要用这个约瑟的梦来看圣经。 kita harus dari mimpi Yusuf ini untuk melihat kepada Alkitab. 然后呢，我们知道了约瑟的梦，他做的梦怎样成就了。 Dan bagaimana dari mimpi Yusuf ini akan digenapi. 所以约瑟做梦的不是一般的梦， Mimpi dari Yusuf ini bukanlah mimpi yang biasa. 这个是从上帝而来的计划。 Ini juga rencana datang dari Tuhan. 所以这个梦就是上帝的启示一样。 Dan mimpi dari Tuhan itu sama seperti wahyu dari Tuhan juga. 当时上帝往往透过梦来告诉他们。 Tapi dari mimpi Tuhan selalu berbicara kepada mereka. 我们在圣经当中我们可以看到了， Di Alkitab kita bisa melihat banyak kisah hal ini. 大尼里被俘的时候， Ketika Daniel dibuang, 他也可以解释了这个外邦的君王的梦。 dia juga bisa mengartikan mimpi yang dari raja orang kafir. 虽然外邦的君王来梦， Meskipun mimpi dari raja orang kafir itu, 但是上帝透过梦的方法告诉他了。 tapi melalui maksud dari mimpi ini, Tuhan berbicara kepada dia. 所以我们以后来念上这个圣经的时候， Dan selanjutnya ketika kita belajar melihat Alkitab, 我们一定要看一下约瑟他做的梦怎样成就。 dan bagaimana mimpi dari Yusuf ini akan digenapi. 就是这样。 Maksudnya demikian. 约瑟做了梦， Yusuf dia bermimpi, 然后呢，他来解释， kemudian dia mengartikannya. 哥哥们都不高兴， Abang-abangnya tidak senang, 所以因着梦的原因，这约瑟被卖到埃及。
Dan karena mimpi hal ini, maka Yusuf dijual sampai ke Mesir. 然后呢，他在埃及地当中被囚了， Kemudian dia dipenjarakan di Mesir, 但是因着上帝的恩典，他得了埃及地的宰相。 dan karena belas kasihan daripada Tuhan, maka dia menjadi perdana menteri di sana. 那时候啊，埃及当中有饥荒， Di saat itu Mesir mendapat kekeringan, 哥哥 kelaparan. 们要买粮食，他们到了埃及地。 Abang-abangnya mau membeli makanan harus sampai ke Mesir. 当时哥哥们都不知道这个宰相是谁呢？ Dan abang-abangnya tidak tahu siapa perdana menteri yang ada di saat itu. 哥哥们全部来拜约瑟， Dan semua abang-abangnya itu menyembah sujud kepada Yusuf. 怎么样？ Bagaimana? 哦，上帝的计划成就了。 Maka rencana Tuhan digenapi. 但是约瑟被卖到埃及地的时候的他的生活怎么样啊？ 他的生活是怎么样啊？ Dan ketika Yusuf dijual sampai ke Mesir, bagaimana kehidupan dia di sana? 平安的还是有苦难的呢？ Apakah damai atau sengsara? 啊，看一下，也有菩提法的，有妻子的诱惑 Ada juga godaan dari istri Potifar. 啊，但是他不愿意跟他在一起了。 Tapi dia tidak mau bersama dengan dia. 因着这个事情原因，他下在监里。 Dan karena hal ini maka Yusuf dipenjarakan. 但是在监里当中，约瑟结识了法老的有他们的管理的他这个法老的仆人的梦，这个约瑟来解释他们的梦了。 Dan ketika di dalam penjara, Yusuf dia mengartikan mimpi yang datang dari kepala juru minuman dan kepala juru roti. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 现在我们透过亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟有这样的主张来看上帝的话语。 dan kita melihat dari kisah Alkitab yaitu kepala kaum dari Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. 但是我们念神的话语的时候 Ketika kita belajar firman Tuhan, 千万别用一般的历史的看法来念神的话语。 tapi kita jangan belajar firman Tuhan dari segi sejarah. 我们看这样的历史当中有上帝怎样成就上帝本来的救赎的计划。 Tapi kita harus melihat sejarah ini bagaimana Tuhan menggenapinya tentang keselamatan. 看一下约瑟被卖到埃及地， Kita lihat bahwasanya Yusuf dia dijual sampai ke Mesir 人们看的时候这个是偶然的， dan bagi orang melihat bahwasanya inilah kisah yang kebetulan, 好像这个是人的历史一样。 sepertinya sejarah manusia. 但是我们看一下， Tapi kita lihat 这不是偶然的， ini bukan secara kebetulan, 这是谁的计划？ tapi ini rencana siapa? 是上帝的计划。 Rencana dari Tuhan. 谁可以知道上帝的计划呢？ Siapa yang mengerti rencana dari Tuhan? 被卖的约瑟也知道了上帝的计划吗？ Apakah Yusuf yang dijual ke Mesir juga tahu rencana Tuhan? 卖自己他自己的弟弟，有这样的哥哥们都知道了上帝的计划吗？ Dan abang-abang yang menjual Yusuf, apakah dia juga mengerti rencana Tuhan? 无论谁都不知道。 Siapapun tidak akan mengerti. 但是上帝来使用有这样的人类的历史， Tapi Tuhan memakai orang-orang ini dalam sejarah. 因为什么呀？ Mengapa? 人类的历史不能超过了上帝的历史。 Karena sejarah manusia tidak bisa melampaui sejarahnya Tuhan. 简单的说， Dengan gampang kita katakan, 所有的历史都在上帝的历史当中。 semua sejarah yang ada di dunia itu dipegang oleh Tuhan. 现在我们生活当中发生的一切的历史都在上帝的手中。 Dan semua hal yang terjadi dalam sejarah ini juga ada di tangan Tuhan. 明白的多还是不明白的多呢？
Yang lebih banyak kita mengerti atau yang tidak mengerti, yang lebih banyak kita tidak mengerti? 是在我们 Sebenarnya kita jujur katakan, 不明白的也很多了。 yang kita tidak mengerti juga banyak. 但是最重要什么呢？ Tapi yang paling penting adalah 这样的不明白的计划当中，不明白的当中，我们努力来依靠上帝。 dalam kondisi yang tidak mengerti ini, kita terus bersandar kepada Tuhan. 虽然哥哥们卖了约瑟， Meskipun abang-abangnya menjual Yusuf, 但是上帝透过有这样的事件来拯救雅各的全家。 tapi Tuhan melalui rencana ini, Tuhan menyelamatkan satu keluarga dari Yakub 然后成立以色列的民族。 dan menjadikan suku Israel. 到了时间， Sampai waktunya 上帝拯救了以色列全百姓。 dan Tuhan menyelamatkan satu suku Israel. 这是谁的计划？ Ini rencana siapa? 是的，这个是上帝的计划。 Rencananya Tuhan. 然后呢，我们看一下约瑟晋升宰相 Dan dipromosikan menjadi Perdana Menteri. 啊，我们都知道了，这个约瑟这个作为埃及地的宰相 Dan kita tahu Yusuf dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. 啊，都是这个是上帝的计划当中。 Ini juga ada dalam rencana Tuhan. 约瑟当时并不明白神所预定的计划，然而神的心思公义是远超过人所求所想的。 Yusuf saat itu masih belum mengerti rencana Tuhan, namun Tuhan itu adil dan setia, jauh melebihi pikiran dan permohonan manusia. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 我们是基督徒， kita sebagai orang Kristen, 我们是属灵的上帝的百姓。 kita adalah umat rohani dari Tuhan. 虽然我们不能完全明白， Meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya, 但是我们努力在我们的历史当中，或者个人，或者这个社会国家当中，我们一定依靠上帝的角度来了解所有的历史。 maka kita dari segi sejarah kita, hidup kita, atau sosial kita, negara kita, kita harus melihat dari segi sejarah Tuhan. 然后呢，我们一定要相信上帝的恒通的恩典与我们同在。 Dan kita harus tahu bahwasanya ada kesuksesan yang bersama dengan kita. 是在我们每一天，我们相信上帝的计划而活着，这是真不容易。 Kita tahu kita hidup dengan sehari-hari dengan rencana Tuhan itu mungkin mengandalkan Tuhan itu mungkin tidak gampang. 但是我们有巨大的信心的话， Tapi jika kita punya iman yang besar, 我们能看到上帝的工作。 kita bisa melihat pekerjaan dari Tuhan. 透过约瑟，雅各的全家都下到埃及。 Dan melalui Yusuf, satu keluarga Yakub, mereka sampai ke Mesir. 实在当时雅各也很惧怕了 Di saat itu mungkin Yakub juga sangat takut. 虽然他听到了哇，约瑟还得活着， Meskipun dia tahu mendengar bahwasannya Yusuf di saat itu masih hidup. 但是雅各直接下到埃及，这个是可怕的事情啊！ Dan jika Yakub dia langsung pergi ke Mesir, itu juga hal yang menakutkan bagi dia. 所以上帝晚上显现给他， Maka Tuhan pada malam hari menunjukkan dirinya kepada dia. 在异象当中，上帝对他说话。 Dalam mimpi itu Tuhan berbicara kepada dia. 我们一起来看一下《创世纪46章第3节。 Kita lihat Kejadian 46 ayat 3. 神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。” Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." 上帝首先怎么说呢？ Bagaimana Tuhan berkata terlebih dahulu, 我是神， "Akulah Allah." 这是什么意思呀？ Artinya apa? 我是全能的神。 Akulah Allah yang maha kuasa. 然后呢，上帝对他说：“我是你父亲的神。” Kemudian Tuhan terus berfirman, "Allah ayahmu."
怎么样？雅各听到有这样的上帝的声音的时候，有感觉怎么样的？ Dan ketika Yakub mendengar hal ini, bagaimana perasaan Yakub? 啊，第一个我是神，这样是上帝对他说的时候， Dan ketika Tuhan berfirman, akulah Allah. 好像他也知道了，哇，上帝是超过宇宙万物的神。 Dan mungkin dia berpikir, telah tahu bahasanya Tuhan telah melampaui alam semesta. 但是重要的是什么呢？ Tapi yang paling penting adalah, 这样的上帝是我父亲的上帝。 dan dalam kondisi ini Allah itu adalah Allah ayahmu. 意思是什么意思啊？ Maksudnya adalah, 我与你们同在的神。 artinya aku adalah Allah yang menyertai kamu. 然后呢，上帝对他说 Dan Tuhan lanjut katakan,：“ 你下埃及去，不要害怕。 janganlah takut pergi ke Mesir. ” 啊，亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 为什么上帝可以允许雅各下到埃及呢？ dan mengapa Tuhan mengizinkan Yakub untuk pergi ke Mesir? 46章第3节念的时候注意点儿。 Ketika kita baca Kejadian 46 ayat 3, kita harus hati-hati. 我现在用红色来表示， Di sini ada tulisan yang merah, 因为我必使你在那里成为大主。 sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. 上帝要准备大的民族。 Tuhan mau mempersiapkan satu bangsa yang besar. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 这个是上帝与雅各所立，这是新的约的意思吗？ apakah artinya ini Tuhan mengikat perjanjian yang baru kepada Yakub? 这不是新的约， Ini bukan perjanjian yang baru. 为什么？ Mengapa? 这个约呢已经存在了。 Karena perjanjian ini sudah ada sebelumnya. 上帝与亚伯拉罕所立的约的时候， Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, 成为大主的约的内容已经都存在了。 jadi perjanjian besar ini sudah ada isi ini. 所以现在上帝透过雅各来成就这个约的内容。 Jadi melalui Yakub, maka perjanjian ini akan digenapi. 所以我们念神的话语的时候， Ketika kita belajar mendengar firman Tuhan, 还得需要有什么样的看法呢？ perlu pemandangan yang bagaimana lagi? 啊，这个上帝的约呢，渐进性来成就。 Bahwasanya perjanjian Tuhan ini pelan-pelan akan digenapi. 这个是好像是一步一步一步往前走啊。 Sepertinya selangkah demi selangkah maju ke depan. 上帝在这里说话， Di sini Tuhan berbicara, 还有第一步的时候来成就， dan selangkah selanjutnya digenapi. 但是这个是还没了。 Tapi belum juga. 虽然成就， Meskipun sudah digenapi, 但是这个是还没了。 tapi ini masih belum. 为什么还没呢？ Mengapa belum? 因为所有的约的目的地就是耶稣基督了。 Karena semua perjanjian pada akhirnya akan menuju kepada Yesus. 上帝来拣选亚伯拉罕， Tuhan memilih Abraham, 这是救赎的计划的出一步了。 ini langkah pertama dari keselamatan. 然后呢，准备以撒。 Mempersiapkan Ishak, 上帝对亚伯兰说 Tuhan berbicara kepada Abraham, 我给你孩子， aku akan memberikan seorang anak. 成就了没有？ Apakah sudah digenapi? 成就了。 Sudah digenapi. 透过以撒， Melalui Ishak, 成就了， sudah digenapi. 但是还没。 Tetapi belum. 因为什么呀？ Mengapa? 以撒不是耶稣， Karena Ishak bukanlah Yesus. 耶稣还没来。 Dan Yesusnya belum datang. 所以我们看约的时候， Ketika kita melihat kepada perjanjian, 第一个是什么呢？ yang pertama adalah 一个是成就， yaitu menggenapi. 已经成就； Sudah digenapi. 还有 Dan 还没成就。 belum digenapi. 意思明白吗？ Mengerti maksudnya? 我说的意思是比较简单。 Yang saya maksud gampang. 旧约的所有的约， Semua perjanjian yang ada di dalam perjanjian lama, 目的是什么呀？ tujuannya adalah 要准备耶稣基督。 untuk mempersiapkan Tuhan Yesus. 亚伯拉罕活着的时候， Ketika Abraham masih hidup, 耶稣真的来了吗？ apakah Yesus sudah datang? 还没啦。 Belum. 但是 Tetapi 在亚伯拉罕的约里面有耶稣基督的意思。 dalam perjanjian Tuhan kepada Abraham ada maksud dari Yesus ini.
啊，这个是约的渐进性的意思了。 Ini artinya perjanjian yang perlahan-lahan. 啊，还有一个重要什么呢？ Dan yang paling penting adalah 虽然雅各全家下到埃及， meskipun satu keluarga Yakub sampai ke Mesir, 但是埃及地呢不是永远之地。 tapi Mesir ini bukanlah tempat untuk selama-lamanya. 看一下创世纪46章第4节， Kita lihat Kejadian 46 ayat 4. 我要和你同下埃及去，也必定带你上来，约瑟必给你松种。 Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. 虽然雅各下到埃及有一点可怕的事情啊， Meskipun Yakub dia takut sampai ke Mesir, 但是上帝怎么说呢？ tapi bagaimana Tuhan berfirman, 啊，我也跟你一起， aku akan bersama dengan engkau. 然后呢，也必定带你上来。 Aku juga akan membawa engkau kembali. 啊，雅各也知道了这个迦南地就是从上帝的约当中得到之地了。 Dan Yusuf pun dia tahu bahwasanya dari perjanjian Tuhanlah mendapat tanah perjanjian dari melalui tanah Kanaan. 他们来说，迦南地呢有属灵的意思了。 Dan bagi mereka tanah Kanaan itu punya makna rohani. 这个是从上帝的约当中得到的应许之地。 Dan melalui perjanjian Tuhan mendapat dari tanah Kanaan ini. 所以他们离开迦南地的意思呢，对于他们来说这是可怕的了。 Dan bagi mereka meninggalkan tanah Kanaan itu adalah satu hal yang menakutkan. 啊，但是透过今天的46章第4节当中，我们知道了这个不是永远之地，埃及地呢不是永远之地。 Dan dari Kejadian 46 ayat 4 ini kita bisa melihat bahwasanya Mesir bukanlah tanah untuk selama-lamanya. 必定带你上来。 Dan aku juga akan membawa engkau kembali. 意思是什么意思啊？ Artinya apa? 也回到迦南地。 Akan kembali lagi kepada tanah Kanaan. 透过有这样的约，上帝的鼓励的说话，雅各可以下到埃及了。 Dan melalui firman yang begitu semangat ini kepada Yakub, maka dia bisa turun ke Mesir. 所以在埃及地当中的以色列百姓的身份是什么呀？ Dan bagaimana status orang Israel ketika ada di Mesir? 以色列是在埃及地当中的寄居的。 Dan bahwasannya orang Israel di Mesir itu mereka sebagai statusnya sebagai pendatang. 我们也是一样， Kita juga sama, 虽然我们在这地上当中生活， meskipun kita hidup di dalam dunia ini, 但是在彼得前书当中，彼得也说过，我们是寄居的。 tapi dalam 1 Petrus ini juga dikatakan kita juga sebagai pendatang. 我们一定要仰望天国 Kita harus melihat kepada surga. 我们看一下创世纪46章34节， Kita lihat Kejadian 46 ayat 34. 你们要说，你的仆人从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们祖宗也都以此为业。这样，你们可以住在各山地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。 Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. 虽然这个也是约瑟的计划， Meskipun ini juga rencana dari Yusuf, 但是这个计划也是从上帝而来了。这个计划也是从上帝而来了。 tapi ini rencana juga datang dari Tuhan. 为什么需要这样的计划呢？ Mengapa perlu rencana seperti ini? 上帝不愿意以色列百姓同化像埃及地一样的。 Karena Tuhan tidak mau supaya bangsa Israel berbaur dengan Mesir. 上帝愿意以色列百姓分别为圣。 Dan Tuhan mau supaya Israel itu bisa membedakan diri, mengkuduskan diri dari Mesir. 以色列百姓别跟着埃及地人们的文化习惯而活着。 Dan supaya bangsa Israel tidak bisa
mempunyai kebiasaan sama seperti orang di Mesir. 我们也是一样， Kita juga sama, 我们是基督徒， kita juga sebagai orang Kristen, 我们别跟着世界而走 kita jangan ikut dunia. 啊。虽然我们在地上当中， Meskipun sekarang kita ada di 但 dunia, 是我们也需要分别为圣 tapi kita harus bisa mengkuduskan diri. 啊。我们都知道了，雅各的全家他们下到埃及地之后 Dan kita tahu setelah Yakub satu keluarga sampai ke Mesir, 啊，才诞生了以色列民族。 maka baru muncullah suku Israel. 神保守雅各在埃及的时日，以色列人民在埃及国政生多众多，极其强盛，一个以色列民族终于诞生了。 Hari-hari Tuhan melindungi Yakub, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak, bahkan semakin kuat dan sejahtera. Akhirnya lahir suatu suku bangsa Israel. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 我们圣经当中看到了上帝的计划， di dalam Alkitab kita bisa melihat rencana Tuhan. 到底为了什么有上帝有这样的计划呢？ Dan melalui apa kita bisa melihat rencana Tuhan ini? 这个是不是救赎 Bukankah satu keselamatan? 啊？上帝要成就有这样的救赎的计划，真需要民主。 Dan ketika Tuhan mau menyelamatkan satu keselamatan ini, dia harus menggenapi satu suku bangsa. 所以上帝来拣选亚伯拉罕， Maka Tuhan memilih Abraham 与他所立的约。 dan mengikat perjanjian dengan dia. 我透过你必成就了大民族。 Dan melalui kamu akan kubuat satu suku bangsa yang besar. 上帝赐给他以撒， Dan Tuhan memberikan Ishak kepada dia. 以撒生了2个孩子。 Ishak melahirkan 2 orang anak. 这2个人当中，上帝来拣选雅各。 Dari 2 orang anak ini, Tuhan memilih Yakub. 雅各生了12个儿子们。 Dan Yakub melahirkan 12 anak. 这12个儿子们当中，上帝来使用约瑟。 Dan dari 12 anak laki-laki ini Tuhan memakai Yusuf. 透过约瑟，雅各的全一家人他们下到埃及， Melalui Yusuf, satu keluarga Yakub mereka pergi ke Mesir. 有什么呀？ Ada apa di sana? 有上帝的目的。 Ada tujuan dari Tuhan. 虽然很长时间了， Meskipun waktunya begitu panjang, 但是上帝必成就了自己的计划。 tapi Tuhan menggenapi rencananya sendiri. 目的是什么呀？ Tujuannya apa? 要成立一个民族以色列。 Yaitu untuk melahirkan satu suku bangsa, yaitu suku Israel. 现在我们也进入到以色列的民族当中。 Kita sekarang juga masuk ke dalam suku bangsa Israel. 按照我们的传统血统来看，我们不是以色列的百姓， Dari darah kita, dari suku kita, kita bukanlah suku Israel. 但是我们相信耶稣基督， Tapi kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, 我们也可以进入到属灵的以色列的民族当中。 kita juga bisa masuk ke dalam suku bangsa Israel yang 我们 rohani. 看一下创世纪45章第5节。 Kita lihat Kejadian 45 ayat 5. 现在不要因为把我卖到这里自由自恨，这是神差我在你们以先来，为要保存生命。 Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab aku untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 这是谁的告白呢？ Ini pengakuan dari siapa? 这是约瑟的告白了。 Pengakuan dari Yusuf. 他被卖的时候啊，知道了有这样的计划吗？ Apakah ketika dia dijual di Mesir, dia punya rencana seperti ini? 他真的不知道了。 Dia sama sekali tidak tahu. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 我们的上帝是什么样的神？ Tuhan kita adalah Tuhan yang bagaimana? 他是真美善的上帝。 Dia adalah Tuhan yang indah. 我们透过上帝的计划，能看到上帝的美好的计划。 Dan melalui rencana Tuhan ini kita bisa melihat rencana yang indah ini. 透过谁能看到呢？ Melalui siapa kita bisa melihat? 透过约瑟。 Melalui Yusuf. 我们继续来看一下创世纪50章20节。 Kita lihat Kejadian 50 ayat 19. 从前你们的意思是要害我，
但神的意思原是好的，要保存许多人的性命，成就今日的光景。 Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 怎么样，哥哥们的不好的计划能改变了上帝的本来的计划吗？ Dan apakah rencana yang jahat dari abangnya itu bisa mengubah rencananya Tuhan? 无论什么样的计划不能改了上帝的本来的计划。 Dan apapun rencananya itu tidak bisa mengubah rencananya Tuhan. 虽然他们的恶行，但是不能拦住够上帝的善的计划了。 Meskipun mereka jahat, tapi dia bisa mengubah, menghalangi rencananya Tuhan. 阿门。所以我们有天天依靠上帝的美好的计划而活着。 Maka kita harus setiap hari mengandalkan rencana Tuhan yang baik itu, yang indah itu, dan untuk berjalan. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 我们正在学了第5章长子的名分。 kita masih belajar hak kesulungan dari bab 5 ini. 我开始这第5章长子的名分的时候，你们记得吗？我对你们怎么说呢？ Dan apakah kalian masih ingat apa yang saya sampaikan ketika permulaan dari bab 5 ini? 人们来看谁是长子呀？ Dan bagi manusia, siapa yang menjadi kesulungan? 头一个生的就是长子， Yaitu yang pertama yang lahir itu disebut kesulungan. 但是圣经说的长子呢，不是按照肉体的顺序， Tapi dalam Alkitab, anak sulung ini bukan dari segi yang pertama lahir. 圣经说的长子是什么样的人呢？ Dalam Alkitab, apa yang dimaksud dengan anak sulung? 有上帝的约的人就是长子。 Yaitu anak sulung yang dimaksud adalah dia mempunyai perjanjian dengan Tuhan. 意思就是上帝的约呢，比长子更重要了。 Yaitu perjanjian dari Tuhan itu lebih tinggi daripada anak sulung. 上帝的约透过上帝的长子的有这样的人，透过他成就了。 Dan melalui anak perjanjian ini itu lebih tinggi daripada anak kesulungan. 特别我们在创世纪49章我们念的时候注意点。 Dan ketika kita belajar membaca Kejadian pasal 49, kita juga harus hati-hati. 这创世纪49章当中，我们可以看到了有这个雅各祝福这个12个孩子的内容。 Dari Kejadian 49 kita bisa melihat isi dari berkat dari Yakub kepada anak-anaknya. 若按照肉体的来顺序的看， Ketika kita baca sesuai dengan urutan anak-anaknya, 这个六便士可以得到了有长子的名分。 maka Ruben akan mendapat hak kesulungan dari ayahnya. 但是上帝这个雅各祝福的时候呢，我们注意点看一下雅各与犹大怎样祝福呢？ Dan bagaimana Yakub memberkati kepada Yehuda. 我们看一下创世纪第49章第10节。 Kita lihat Kejadian 49 ayat 10. 归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等希罗来到万民都必归顺服。 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 这意思是什么意思？ Ini artinya apa? 从犹大支派当中出现了耶稣基督。 Dan melalui suku Yehuda lah muncul Tuhan Yesus. 为什么透过犹大？ Mengapa harus melalui Yehuda? 我们可以知道吗？ Kita bisa tahu 是在说我们真的不知道为什么透过犹大。 sebenarnya kita jujur katakan kita tidak tahu mengapa harus melalui suku Yehuda. 正确的答案是什么呀？ Apa jawaban yang benar? 这是上帝的主权。 Ini adalah satu kedaulatan dari Tuhan.
上帝已经知道了犹大支派当中有大卫， Dan dari Tuhan dia sudah tahu dari suku Yehuda akan muncul Daud. 他是以色列的君王。 Dia adalah Raja Israel. 耶稣也是从犹大支派当中， Dan Yesus juga lahir dari suku Yehuda. 这是上帝的计划。 Ini rencana dari Tuhan. 但重要什么呢？ Tapi yang paling penting adalah 无论什么样的人不能拦住够上帝的计划。 dan siapapun tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu, 上帝来拯救我们， Tuhan menyelamatkan kita 透过耶稣基督的宝血， melalui darah Tuhan Yesus. 无论什么样的魔鬼撒旦，人们不能拦住够让我们进入到天国的恩典。 Dan siapapun itu, apakah dia iblis atau 无论什么样的人， siapapun orangnya itu tidak bisa menghalangi kita masuk untuk menjadi seorang anak dari Tuhan Yesus. 所以我们继续依靠上帝的计划、上帝的恩典。 Maka kita harus terus mengandalkan rencana Tuhan dan anugerah Tuhan. 所有的荣耀都归给上帝。 Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. 我们一起来祷告， Kita berdoa. 亲爱的天父，感谢你， Tuhan kami bersyukur kepadamu 让我们成为耶稣基督的门徒， supaya kami bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. 在耶稣基督的恩典当中，为了我们预备了美好的天国。 Dan melalui anugerah Tuhan ini, Tuhan telah mempersiapkan kerajaan surga untuk kami. 虽然我们没有自己做的美好的行为， Meskipun kita tidak mempunyai perilaku yang baik, 但是100%透过耶稣基督的宝血来拯救我们。 tapi melalui Tuhan Yesus 100% Tuhanlah yang menyelamatkan kita. 这个是从你的永远的计划当中出来。 Dan ini juga rencana yang dari rencana keselamatan Tuhan. 虽然我们呢不太明白， Meskipun kita tidak mengerti 上帝为什么拯救我们， mengapa Tuhan menyelamatkan kita, 但是我们知道了，我们的得救的恩典是在永远的你的计划当中。 tapi kita tahu bahwasanya keselamatan ini juga datang dari keselamatan kekal dari Tuhan. 所以我们可以告白说感谢上帝， Dan yang kita bisa katakan adalah terima kasih kepada Tuhan. 求主你来与我们同行同在， Biar Tuhan yang terus menyertai kami. 所有的荣耀都归给你。 Segala kemuliaan kami serahkan tangan-Mu. 以上的祷告奉靠耶稣基督而求， Dan nama Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.